Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir ini sebagai ganti saja, dan secara umumnya kuliah kita pada pagi ini berkaitan ataupun masih ada kaitan dengan tasawuf. Dan hendaklah kita ketahui tasawuf itu masyru'. Perkara ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di sudut akidah, di sudut fiqh itu adalah syariat, maka tasawuf juga adalah syariat. Tidak dipandang pada namanya, tetapi dipandang pada amalnya. Dan di dalam tasawuf juga mengajar akidah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui jalan akidatul Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifat dan juga nama Allah Subhanahu wa taala adalah Qadim. Begitu juga disebut sebagai Azali. Maknanya qadimnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kaitan dengan batas, tidak ada kaitan dengan awal ke ataupun akhir. Tidak ada kaitan dengan batas masa, batas waktu, awal ataupun akhir. Kerana dia tidak tergantung dan tidak terikat dengan masa, zaman, keadaan. Itulah sifat qadim dan azalinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mesti dikaitkan dengan qadim dengan azali. Bila Allah Subhanahu wa taala dia kata Al-Wahhab, yang Maha memberi, maka Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberi berterusan, itu maksudnya qadim lagi azali, yang mana tidak ada yang dikaitkan berhentinya Allah Subhanahu wa taala dalam memberi. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sifat itu berterusan, dia tidak akan pernah berhenti. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan makhluk, berterusanlah. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, berterusan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai Ar-Razzaq, yang Maha mengurniakan rezeki, berterusan dia memberi rezeki, dan kita kata tidak pernah putus-putus rezeki kurniaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita tidak boleh mengatakan rezekiku telah berhenti, rezekiku telah putus. Itu salah di sudut akidatul Islam. Tapi yang benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala ada kalanya menguji kita dengan mempelbagaikan jenis rezeki. Ada yang kita rasa dia mengalir dengan kita, ada juga yang kita rasa dia seolah-olah macam berhenti sampai kepada kita. Sebenarnya tidak, kerana segala sesuatu itu ada hikmah, agar kita tidak bergantung pada rezeki, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Pasal Allah Subhanahu wa taala dia menguji kita agar kita lebih melihat dia daripada apa yang diberikan kepada kita. Seperti mana setiap kali kita bernafas, di situ adanya sifat latif Allah, di situnya ada sifat Ar-Rahimnya Allah, di situ ada sifatnya As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Setiap kali kita bernafas, lalu kita perhatikan orang yang dah berhenti nafas, maka berhentilah juga dirinya untuk merasai sifat-sifat tersebut.
tetapi tidak berhenti untuk berma'rifatullah walaupun setelah dia mati. Maknanya ada sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati. Seseorang yang telah mati dia masih mendengar. Dia mendengar, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka, mereka dapat lihat. Apa yang tidak, mereka juga tidak tahu apa yang berlaku. Tidak boleh dikatakan apabila kita pergi ke kubur, ahli kubur itu melihat kita, melainkan kalau sekiranya Allah memperlihatkan kita kepada mereka. Itu saja. Itu dia sudah akidah. Kita tidak boleh beranggapan kita datang mereka melihat. Tetapi bila kita datang, kita bagi salam, mereka menjawab, maknanya mereka mendengar. Tetapi berkaitan melihat, seperti mana kita juga tidak melihat barzah, maka barzah juga tidak boleh melihatnya apa yang berlaku di atas dunia. Seperti mana orang yang masih hidup, Allah perlihatkan apa keadaan dalam kubur, maka dia dapat lihat. Maka begitu juga orang yang berada dalam kubur, Allah perlihatkan apa yang berlaku orang yang masih hidup tu, maka dia juga akan dapat melihat. Itu pada kawan kaedahnya. Dan bukannya pasti ahli kubur dapat melihat orang yang masih hidup apabila datang kepada mereka. Tidak begitu. Sebab kembali daripada ta'rif barzah, maknanya yang menghalangi sehingga orang yang duduk hari yang masih hidup tidak dapat melihatnya barzah. Orang yang barzah tidak boleh melihat dunia ni. Itulah maksudnya barzah. Itu perbezaan antara orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Selain daripada itu, daripada sudut pengajian tasawuf, perkara yang perlu kita ambil tanggungjawab atas diri kita sebagai satu kewajipan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya di sudut tasawuf dia tidak sama seperti mana kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar fiqh, kita belajar bab solat, arkanus solat, rukun-rukun dalam solat ini, perkara yang sunat dalam solat ini, perkara yang makruh dalam solat ini, dia mudah faham. Tetapi dalam tasawuf apabila disebut cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan memahami bahawasanya kita mendekati diri kita kepada Allah dengan cara amal kita, usaha kita, semangat kita. Dia bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan seseorang ataupun cara menghampirkan diri kepada Allah, tak kala mana mendapat keizinan daripada Allah sehingga Allah yang mendekatkan dirinya kepada hamba. Itu dari sudut tasawuf, kerana tidak mampunya kita dan mustahil kita boleh hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Tetapi tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh hampir dirinya kepada hamba-hambanya. Disebabkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami yakni Allah lebih hampir kepada kamu daripada urat nyawa kamu sendiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku yang menghampirkan diriku kepada kamu, bukannya kamu menghampirkan dirimu kepada aku. Seperti mana contoh seseorang nak bertemu dengan raja, dia tidak akan pernah bertemu sehinggalah diizinkan untuk bertemu. Lalu Allah Subhanahu wa taala Maha Raja. Seseorang itu berusaha, dia tidak akan mampu untuk sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkannya juga. Itu kaedah dalam tasawuf. Dan perkara cara menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia perlu berada dalam lubuk hati kita. Dia kena ditanam di dalamnya sehingga jangan pernah dikeluarkan lagi. Disebabkan itulah matlamat kehidupan kita di atas dunia. Yang disebutnya ibadah tidak lain, itulah jawapannya.
Kemudian kita merenungkannya, mengambil iktibar dan mempersiapkan diri kita untuk mempelajari cara untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya cara menghampirkan diri kepada Allah adalah sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghampirkan dirinya kepada kita. Itu dia sudah akidah dah tu. Maknanya kita belajar cara nak hampir diri kepada Allah, tapi hakikatnya adalah kerana apa yang kita pelajari itu menyebabkan Allah menghampirkan dirinya kepada kita. Dan maksud menghampirkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bukan dikaitkan dengan jarak, bukan dikaitkan dengan satu ukuran, tapi yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bukan mudah untuk kita hakikatkan. Maksud Allah menghampirkan dirinya kepada kita bukan boleh kita kaitkan dengan contoh seorang raja telah datang dan hampir sampai di sini, mana hampir dengan kita, maka tidak ada kaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga datang dan menghampirkan zatnya kepada kita, kerana zat Allah Subhanahu wa ta'ala qadim azali. Tidak ada kaitan dia bersentuhan dengan makhluknya, tidak ada kaitan dia bergerak ke sana kemari, tidak ada kaitan zat Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas ataupun diturun ke bawah setelah dia berada di atas. Tidak ada kaitan langsung. Dia sudah akidatul Islam, tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sudut-sudut yang kita faham, kanan kiri, atas bawah, arah, jarak. Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini hampir. Yang dimaksudkan hampir adalah kembali balik pada sifat-sifat Allah dan juga namanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan As-Sami', dia maha mendengar. Mana mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak qadim lagi azali, berterusan mendengar, berterusan mendengar. Mana menunjukkan bahawasanya perbicaraan kita didengar oleh Allah dan tidak luput sesuatu yang berlaku daripada apa yang dikatakan oleh manusia, melainkan semuanya didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, yang maha melihat, sentiasa melihat dan tidak pernah putus-putus melihat makhluk-makhluk yang dia cipta. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dia melihat, bukan memerlukan masa, zaman, belum berada dalam siang dan juga malam. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sekiranya mahu melihat apa yang akan terjadi esok, dia kena tunggu esok. Itu bersalahan dia sudah akidatul Islam. Maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas ilmunya, atas pengetahuannya, atas zatnya yang qadim lagi azali adalah tidak memerlukan satu pandangan untuk mengarah akan pandangan itu. Seperti mana contoh kita berdiri satu tempat, kita nak melihat ke atas, pandanglah, dongaklah kepala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan dia perlu melihat cara begitu. Kalau sekiranya Allah melihat cara begitu, dia berada dalam satu tempat lalu melihat, itu kesalahan juga. Dia sudah akidatul Islam. Jadi begitu juga apabila dikaitkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghampirkan dirinya kepada kita, tidak lain melainkan adalah kita merasai Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya yang menciptakan, bahkan apa yang ada pada kita walaupun sebesar zarah sekalipun antara alam ini, semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dikaitkan dengan cara menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah memahami, mempelajari sesuatu yang menyebabkan bukan kita akan hampir dengan Allah, tapi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hampir dengan kita, hampir dengan rahmatnya, ridhanya, keampunannya. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita dambakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita, mengampunkan dosa kita,
memaafkan kita sehingga dia memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, perkara yang perlu kita ketahui bahawasanya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, perkara yang tidak boleh lari daripada kehidupan kita agar kita tidak termasuk umat Islam yang malas adalah banyakkan zikrullah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat apabila beribadah, mereka dah sampai peringkat over dalam ibadah. Apabila mereka berzikrullah, over dah. Apabila dia baca Quran, over, melepasi batas yang ditetapkan oleh Rasul. Para sahabat Nabi dengan semangatnya kuat sampai peringkat kalau solat malam tak tidur dah, sepanjang malam dia solat. Siang setiap hari mereka akan berpuasa, setiap hari. Sampai begitu, sampai ada sahabat Rasulullah datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak aku ceraikan isteriku? Apa tujuanmu? Apabila aku ceraikan dia, aku bebas untuk beribadah, tak fikir tentang keluarga. Aku nak menyendiri ya Rasul." Lalu Nabi mengatakan dalam Islam tidak ada seperti mana rahib. Rahib seperti mana agama Yahudi, Nasrani dulu ada rahib. Islam tidak ada, mana rahib menyendiri di rumah ibadah mereka. Rasulullah SAW melarang. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku tak mau berkahwin." "Mengapa ya Rasul? Mengapa?" "Disebabkan aku nak ibadah sepanjang malam." Datang seorang lagi, "Ya Rasul, aku tak mau berkahwin sebab aku nak puasa." Lalu Rasulullah kata, "Berkahwin itu salah satu daripada sunnahku. Barang siapa yang membenci, maka dia bukan termasuk golonganku." Satu kisah yang masyhur, Abdullah bin Amr ataupun disebut Abdullah bin Amr, kes dia berat. Dia dah berkahwin tapi dia tak pernah susu isteri dia. Sahabat besar, maaf hadir lebih 1000 hadis sampai ke Rasul cerita dia. Rasulullah bertanya, "Wahai Abdullah, betul tak kau dengar kisah? Kau dah berkahwin tapi tidak menyentuh isterimu?" "Benar ya Rasul." "Waktu malam apa yang kamu buat?" "Aku solat sepanjang malam, aku baca Quran ya Rasul." "Seluruhnya." "Siang aku puasa ya Rasul." Lalu Rasulullah melarang, "Ya Abdullah, sesungguhnya aku pun tidur, lepas tu aku bangun solat. Aku baca Quran dalam solatku, tapi aku juga tidur. Kemudian aku tidur, lepas tu aku bangun ibadah, lepas tu aku tidur lagi. Ini sunnahku ya Abdullah, kau tidak boleh membencinya." Mana Rasulullah kata kau kena tidur juga. Makna ada hak pada isterimu, tunaikan hak itu. Siang hari dia puasa. Rasulullah melarangnya, melainkan Nabi kata, "Ya Abdullah, puasalah pada setiap 1 bulan 3 hari saja. 1 bulan 3 hari saja." "Ya Rasulullah, aku mampu untuk puasa lebih pada itu." "Kalau begitu puasalah macam puasa Nabi Daud, hari ni puasa, esok tak puasa, lepas tu puasa balik. Dapatlah sebulan 15 hari." "Ya Abdullah, aku mendengar orang mengatakan kau mengkhatamkan Quran setiap malam." "Ya Rasul." "Nah, mungkin pada zaman Rasulullah Quran tak turun semuanya, tapi kita boleh katakan mungkin 20 juzuk dia akan baca setiap malam." "Ya Abdullah, khatamlah Quran setiap 7 hari untuk kamu." "Ya Rasul, aku mampu." "Khatamlah Quran setiap 5 hari." "Ya Rasulullah, aku mampu." "Khatam Quran 3 hari sekali." "Ya Rasulullah, aku mampu." Lalu Nabi mengatakan tak boleh lagi. Kalau khatam Quran bawah 3 hari nanti dia tak faham. Dia boleh baca banyak, faham tak ada. Apa maksud kisahnya? Semangat dia dalam beribadah kepada Allah. Tapi Nabi kata, "Ya Abdullah, sesungguhnya seseorang apabila datang semangat, dia akan semangat. Tapi bila satu hari nanti Allah akan uji dia, hilang semangatnya, habis ibadah itu ditinggalkan." Seperti mana seseorang rajin beribadah, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala uji dia.
Dia naik pangkat ke, dia kena pergi sana ke, dia penat ke, lalu dia meninggalkan ibadah pada waktu tersebut, pada malam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Mana Nabi kata setiap semangat itu satu hari diuji juga oleh Allah. Maka oleh kerana itu jangan over sangat dalam ibadah. Disebabkan nanti kamu takkan mampu untuk melaksanakannya secara iqamah. Tapi buatlah, walaupun kecil, walaupun sedikit, wa in aqalla, tapi kamu dapat berterusan buat. Sebab kalau sekiranya Allah menguji kamu, tetapi amal yang kamu buat tidak banyak, amal yang kamu buat itu sedikit, kamu masih mampu untuk lakukannya. Tetapi kalau amalmu banyak, Allah menguji kamu, kamu akan tinggal banyak-banyak juga. Betul, Rasulullah tidak mahu. Rasulullah melarang dia, jangan berbuat demikian. Maknanya itu semangat para sahabat Rasulullah SAW dalam menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cara untuk menghampirkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah hampir dirinya kepada kita, tidak lain mereka memperbanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah di sini adalah kepada kitab Allah Al-Quran, selain pada zikrullah dengan tasbihnya, dengan tahlil, dengan tahmidnya, takbirnya. Dan kata ulama, maksud memperbanyakkan di sini adalah sewaktu membacanya, menyibukkan untuk menghayati maknanya. Itu maksud memperbanyakkannya. Dan bukan maksud memperbanyakkan. Ada sebagai ulama ditanya, kalau zikir itu banyaknya mana? Paling kurang 300 dia kata. Sebagai ulama tasawuf tidak mengira dengan jumlah demikian. Tapi maksud memperbanyakkan, maksud banyak adalah menyibukkan penghayatan sewaktu membacanya, walaupun bukan dengan jumlah yang banyak. Seperti mana contoh kita baca Quran suratul Fatihah 7 ayat, 7 ayat dapat berjaya menghayati makna-makna dan maksudnya. Berbanding kita membaca suratul Fatihah 10 kali, sekali pun tak dapat menghayati makna-maknanya. Dikiaskan perkara ini kepada hadis Rasulullah bab solat. Nabi kata sesungguhnya solat itu adalah satu kesibukan kamu kepada Allah. Sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghayatinya, apa yang kamu baca, merasai diri kamu sebagai seorang hamba sedang menghadapnya. Lalu Rasulullah kata kamu kena sibukkan yang itu. Sebab dulu-dulu waktu solat boleh bercakap. Tengah diri datang seorang kawan, dia boleh tanya, mat sekarang rakaat ke berapa? Baru masuk 2. Apa pasal kau lambat? Unta aku buat hal. Tengah solat boleh bercakap-cakap. Masa tu belum mansuh lagi tentang solat 100% dengan tasbih, dengan takbir, tahmid. Tapi solat boleh bercakap lagi waktu tu. Bahkan kalau orang datang bagi salam boleh jawab. Sehingga setiap kali sahabat Rasulullah melihat Rasulullah SAW solat, wajib bagi salam walaupun Nabi sedang solat. Datang sahabat, tengok sahabat sedang melihat Rasulullah sedang solat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh berbicara. Waktu turun ayat pada aflahal mu'minun, hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin, maka tak boleh cakap. Satu hari Rasulullah solat, datang sahabat bagi salam, Nabi tak jawab. Dia ulang lagi kali kedua, ulang lagi kali ketiga, dia stop. Sebab Rasulullah kata salam adabnya 3 kali je, jangan lebih daripada tu. Seperti mana kita ketuk pintu orang, pintu Nabi kata bagi salam. Tetapi apabila dah 3 kali kamu pergi salam tak ada orang yang menyahut, kamu pergilah. Kalau bukan rumah kita, kalau rumah kita takkanlah kita pula yang kena ketuk 3 kali dan bagi salam. Tapi sunat memberi salam walaupun tak ada orang. Itu. Mungkin ada orang tak nampak mata kasar je. Duduk dalam rumah. Mana tahu suami kita ada seorang isteri lain tapi tak nampak mata kasar, duduk dalam tu.
Itu yang kita tengok, apa pasal nasi aku dan periuk ni habis di mana-mana. Tu dah. Jadi dikiaskan dengan hadis Rasulullah, banyak zikrullah adalah bukan pada jumlah, kesibukan dalam membacanya, menghayatinya. Bila selesai sahabat Rasulullah dah bagi salam 3 kali, dia tak bagi salam lagi. Kita ada memberi salam 3 kali je. Habis bagi salam, Rasulullah pun panggil dia. Sesungguhnya solat adalah sebuah kesibukan kamu dengan Allah, maka tidak ada urusan dengan orang lain. Mana oleh kerana itu batal sedang solat boleh berbicara walaupun bagi salam. Dah tak boleh. Orang yang solat boleh bagi salam kepada orang yang tak solat. Dalam solatnya adalah sewaktu dia keluar pada solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang tidak solat boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia tak jawab, maka salam untuk siapa? Kata ulama, salam untuk 2, satu manusia, satu adalah malaikat. Jadi boleh jawab, cuma tak perlulah jawab kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak perlu gitu. Tapi salam tu adalah untuk orang yang bukan solat. Kita nak keluar daripada solat kita kena bagi salam. Apa maksudnya di sini? Yakni apabila kita bertemu sesama kita mulai salam, tapi kita dengan Allah bila nak keluar pertemuan dalam solat kena bagi salam. Tapi salam ini bukan untuk Allah. Dia assalam, kata Nabi. Salam ini adalah untuk kita dan makhluk yang berada di sekeliling kita. Maknanya solat kita itu ada hubungan makhluk sekeliling kita. Cuma dia tak boleh ganggu kita sewaktu kita menghadap Allah. Lalu itulah maksud aktsiru zikrullah. Perbanyakkan kamu mengingati Allah adalah kesibukan dalam menghayati zikir itu. Itu maksud memperbanyakkannya. Sebab memperbanyakkan di sini dikaitkan dengan hati yang sedang merenung, tadabbur, menghayati. Itulah maksud memperbanyakkan oleh sebagai ulama-ulama tasawuf. Maknanya memperbanyakkan kamu dengan khusyuknya, dengan khuduknya, memahami apa yang kamu baca, walaupun dengan satu ibadah. Daripada banyaknya ibadah tapi tanpa merenungnya, menghayatinya, tadabbur padanya, maka tidak dikatakan dia telah banyak walaupun dengan jumlah yang banyak. Itu yang diterbiah oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, cara untuk menghampirkan diri kita kepada Allah, merenung, memahami, mengetahui janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia, termasuklah diri kita. Diri kita tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita tidak sia-sia, pemikiran kita tidak sia-sia, hati dan jiwa kita tidak sia-sia. Semuanya istimewa, sangat istimewa dan sangat mulia. Tidak ada satu makhluk yang paling mulia di sisi Allah melainkan Nabi kata akal. Akal. Seperti mana contoh kita solat, kalau badan kita lemah, uzur, sampai dah tak boleh bergerak, tapi akal kita kuat, masih wajib kita solat. Tapi kalau orang itu kuat, bertenaga, tetapi akal dia dah rosak, dia tak wajib solat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beri akal kepada kita, sehingga yang bergerak dalam ibadah yang pertama dan utama adalah akal. Kalau akal ni tak percaya bergerak, nescaya dia tidak tahu ini waktu apa, solat apa dia nak buat. Kita beritahu ni solat Zuhur, dia boleh tanya balik, Zuhur berapa rakaat? Betul. Dia akan sentiasa bertanya sebab akal dia tak bergerak baik. Kita bagi dia tahu 4 rakaat, kita tengok dia solat, dia buat sampai 8 rakaat. 4 tu bagi dia macam 8 bagi. 4 rakaat tu perbuatannya menjadi 8. Sah atau tidak? Tak sah lah sebab ada 6 rakaat. Cuma kalau sekiranya seseorang sebut 8 tapi yang dia buat tu 4, betul? Sah atau tidak?
Itu sebab lafaz yang kita sebut Melayu tidak ada erti dalam lafaz, dalam niat. Contoh sahaja aku solat zuhur 8 rakaat mengikut seorang-seorang kerana Allah, tunai kerana Allah. Walaupun dia sebut dalam hati dia 8, tapi bila dia solat betul 4 tu, maka sah. Sebab apa? Dia sudah kawaid fikir ada lafaz sesuatu yang disebut tidak mempunyai makna. Lalu apa yang memberi makna? Praktikal dia. Seperti mana nama seseorang hanya sekadar nama, tapi tak menjadi sifat pada nama. Seperti mana contoh nama seseorang, apa nama kau? Abyad. Abyad tu sangat putih, tapi orangnya sangat hitam kulitnya. Nama kau siapa? Nama saya Ajarul Aswad. Oh, Ajarul Aswad tu batu hitam tapi kulit kau sangat putih, gebu pula tu. Itu maksudnya bahawa nama tidak menunjukkan pada sifat, tapi tidak ada satu nama yang ada pada sifat hakikat, hanya Rasulullah saja. Namanya kena pada jiwa dia, sifat dia, kehidupan dia. Rasulullah saja. Itu tak begitu. Disebabkan bezanya yang beri nama kepada Nabi Muhammad Allah sendiri, yang menyifatkan Nabi sendiri Allah sendiri. Macam kita terkadang yang bagi nama kepada kita dulu tok kita, bapa kita, nenek kita, mak kita, bapa saudara kita. Dia suka apa yang dia nak, bagi nama dia akan beri. Baca Rasulullah tidak. Allah SWT beri nama pada Nabi memang atas sifat dia, diri dia, zat Nabi itu sendiri. Satu perbezaannya. Jadi yang kedua adalah merenung, dan kita kena tahu serta memahami apa yang Allah SWT janjikan kepada kita, agar kita tahu segala-galanya yang diberi oleh Allah tidak sia-sia. Yang disediakan oleh Allah itu kekal abadi di akhirat, antaranya syurga dan nikmat-nikmat. Dan yang ketiga, cara untuk menghampirkan diri kita kepada Allah adalah dengan sohbah. Kita mesti ada teman, mesti ada kawan yang sedikit sebanyak mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Saya bagikan contoh. Hujung bulan ini kita akan buat korban. Lalu di TV, di surau, di masjid, di radio memperbahaskan hukum korban. Bahkan beberapa kali kita datang ke masjid, ustaz tu pun cerita hukum bab korban. Tetapi itu satu ilmu yang kita dengar, yang Allah Ta'ala nak adalah kita tu mesti ambil bahagian dalam korban. Dalam kehidupan kita, yang pertama kehendak, bukan keperluan dulu, lepas tu yang kedua kehendak. Lalu korban itu boleh jadi wajib atas kita apabila keperluan kita selesai. Rumah ada, kenderaan ada, makan minum okey, pakaian okey, maka wajib bagi kita korban kalau sebagian mazhab, antaranya mazhab Hanafi. Kehendak ni seperti mana ada mesin basuh, ada televisyen, kereta yang kedua, mesin basuh yang kedua, itu kehendak, tak jadi keperluan. Bahkan kehendak di sini sampai peringkat kita boleh simpan makanan, ada simpanan dalam kewangan. Jadi tidak sepatutnya seseorang yang dah ada ni semua, maka dia tidak melakukan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam akaunnya berapa ratus ribu dia ada, Allah mahu RM800, RM700 untuk dia korban satu bahagian. Dia perlu buat. Kerana apa? Kita lihat orang-orang soleh tadi, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita tanya, kau buat korban? Ya, kena buat korban. Kita tengok guru kita, ustaz buat korban? Ada, saya buat seekor lembu. Kita tanya teman-teman yang lain, telefon dia, buat korban tak? Setiap tahun memang aku buat. Jadi di situlah sebenarnya mendorong kita. Bahkan kita tengok dulu tok kita setiap tahun dia buat korban, sampai bapa kita setiap tahun buat korban,
Sampai kita fikir dulu, ada tak korban satu bahagian dalam RM1.5 ke? Ada tak? Gitu. Jadi tak sepatutnya, sebab dia dah ada contoh tauladan datuk dia, bapa dia, jadi dia teruskanlah. Jangan sampai jangan tak korban kalau sekiranya duit kita tu mencukupi. Lainlah memang kita jenis orang sakit memerlukan duit. Jangan sampai tak buat. Kena malunya Allah Subhanahu Wa Taala kalau tahun tu dia tak buat. Dalam setahun ya Allah nak RM800 tu untuk satu bahagian. Bahkan dalam satu tahun tu Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada kita. Kalau dihitung dengan gaji suaminya, gaji anak-anaknya, tak tahu apa puluh ribu, mungkin ratusan ribu setahun. Allah nak RM800 satu bahagian untuk korban keluarga. Sah dia korban bapa, anak ni 100, mak ni 100, anak ni 100, anak ni 100, dapat 800 atas nama bapa. Bapa pun niat korban atas ahli keluarga dia. Selesai. Kalau kita ada 200 keluarga, habis dah 200 bahagia. Berapa puluh ekor lembu sini. Kena korban, jangan kedekut. Telefon baru, handbag baru, motor baru. Bahkan kita punya kain tudung tu mungkin 400-500 lah. Jubah ni 1,100, spek mata 800. Itu pun spek mata yang 3 dah tu, 2 simpan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mahu. Lalu di sini kita seolah-olah bersendirian. Lalu kita tengok orang-orang soleh tadi, mereka semua buat korban. Maka mendorong kita untuk buat. Itulah maksud bersobah tadi. Makna mesti berteman dengan orang soleh. Orang soleh pasti dia akan buat. Orang beriman pasti dia akan buat. Sebab dia ambil berat tentang hubungannya dengan Allah. Ini salah satu cara untuk qurbah tadi. Maknanya cara menghampirkan diri kepada Allah. Kembali inilah korban yang kita sebut qurbah tu. Ibadah korban lah. Jangan sampai tak buat makcik tua, kakak-kakak. Makcik nampak tua, kakak-kakak muda sesuatu. Sebab kalau bapa masih hidup, dia menjadi wali dan menafkahi anak-anak, dia boleh buat korban keluarga. Tapi tidak ada masalah kumpul duit sesama. Tapi atas nama bapa seorang saja. Jangan letak nama anak tu semua, nanti susah nak sembelihnya. Bagilah 400, anak dalam 800 ada 10 orang nama, kan susah tu. Satu nama saja. Yang lain, boleh ke kita kawan-kawan pakat-pakat 8 orang 800 dapat, seorang 100. Ulama kita tidak membenarkan walaupun sah disebabkan nama siapa nak letak. Itu pasal ulama kata sah buat atas nama keluarga boleh. Siapa yang bagi nafkah dalam keluarga? Kalau abang dia letak nama abang, bapa dah tak ada. Tapi sah. Dan sebenarnya korban yang inilah menyebabkan setiap keluarga pasti buat korban. Tapi yang menyebabkan tak dapat buat korban sebab apa? Bapa tak mampu, tapi anak mampu. Tapi bapa menafkahi anak yang mampu. Tapi anak kata bapa tak buat, aku pun tak buat lah. Salah tu. Anak bagilah duit kat bapa untuk bapa buat. Buat, jangan tak buat. Disebabkan kemungkinan yang inilah yang menyebabkan kejayaan kita ke akhirat. Sebab bab solat tengok lemah sangat. Bab puasa makin lemah. Ini cerita di akhirat. Tapi bab korban ada semangat. Kita buat setiap tahun. Lalu Nabi kata nanti haiwan korban kamu datang dengan kakinya, tanduknya, bulunya, dan kamu akan menungganginya, membawa kamu melintasi titian Sirat. Berupa bercahaya, kata Rasulullah SAW. Kemungkinan inilah kita selamat. Kalau ikut solat, kena jalan. Puasa, kena berjalan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak mencampakkan kita masuk neraka,
Tetapi dengan amal kita, sebab Nabi kata di sana ada orang merangkak pun ada, tapi sampai syurga. Ada yang berjalan tapi sampai syurga. Ada yang berlari, ada yang macam burung terbang. Ini semua yang sampai syurga. Tapi yang paling cepat masuk syurga, kenderaan tu sendiri membawanya. Sebab dia berupa cahaya. Cahaya tu bergeraknya laju. Kemungkinan kita masuk syurga kerana korban. Maknanya cepat masuk syurga kerana korban yang kita buat. Dia rasa jangan sampai tak korban. Adik Sayyidina Osman, kalau kita buat korban keluarga tadi, sekeluarga kita naik kenderaan tu sama-sama. Kata Rasulullah begitu pada Sayyidina Osman. Ada seekor unta seorang-seorang dia naik. Ada seekor unta 2 orang kita kongsi. Ada seekor unta 7 orang. Ada seekor unta 10 orang. Sebab bapa tu buat atas keluarga dia ada anak 9 orang. Termasuk dia 10 orang sama-sama masuk syurga. Cepat-cepat. Jadi jangan sampai tak buat. Kalau kita tak buat ni macam kita kedekut dengan Allah Ta'ala. Padahal duit kita banyak, tapi 800 dia berat sikit. Sebab apa? Dia mengambil hukum korbannya sunat je. Tak. Sunat yang dimasukkan sunat muakkad. Maksud sunat di sini kata Imam Syafi'i disyarahkan oleh ulama. Apa maksud sunat di sini? Apabila dia berada dalam kalangan orang-orang yang boleh jatuh fakir. Orang awam tapi boleh jadi fakir. Kalau sekiranya dia keluar duit, maka dia tak ada apa nak makan. Tetapi kalau sekiranya dia keluar duit untuk korban, banyak lagi duit dia. Ulama mewajibkan dalam hal ini, tapi ulama tidak mau memberatkan hukum wajib. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai harta yang cukup pada tahun tersebut tetapi tidak mahu ataupun enggan untuk korban, maka janganlah dia datang ke masjid kami ini. Nabi ancam gitu, kamu jangan datang kalau kamu tak mau buat korban. Datang buat korban mari. Ancaman daripada Rasulullah bagi orang yang mencukupi. Apa maksud orang yang mencukupi di sini? Kalau dia buat korban, tak rasa susah kehidupannya. Tapi kalau golongan yang saya sebut sunat muakkad tadi, kalau dia buat korban, maka dia kena adalah mungkin dia dah tak boleh nak makan sedap ke, ataupun dia dah kena makan pagi, dia makan malam dah tak ada, duit dah tak ada, makan roti gardenia je sebulan ke, gitu. Contohnya gitu, dah tak makan nasi dah, makan roti gardenia, itu pun sebungkus boleh makan 3 hari tu. Cicak dengan suam je. Tanya mak, macam mana kau makan sampai begini? Aku buat korban hari tu ada 800. Jadi yang tinggal duit dalam berapa puluh ringgit je, 40 ringgit je. Jadi kena makan macam ni. Ini barulah ulama kata sunat baginya untuk korban. Maknanya dia masih boleh makan, tak mudarat hidup dia, nyawa dia. Sunat. Yang wajib jadi macam kita lah sebenarnya. Itu Imam Abu Hanifah yang mewajibkan, dan sebagai ulama mengatakan wajib. Wajibah di sini bukan wajib macam solat, puasa Ramadan. Wajibah di sini adalah wajib memperbaiki akhlak kita dengan Allah dengan cara ini. Itu masuk wajib yang dimasukkan. Seperti mana contoh, kita nak keluar sifat malas kita bab solat, macam solat witir. Kena buat setiap malam walaupun 1 rakaat. Macam mana nak menguatkan semangat untuk buat? Wajibkan solat witir untuk kita. Wajibkan tadi, kalau dia tertinggal, dia kena ganti balik. Wajibkan atas dirinya sedekah setiap kali datang masjid ke surau, paling kurang RM5, RM10. Kalau dia terlupa, nanti datang double dia masukkan sedekah. Itu sebenarnya tarbiyah inilah menyebabkan kita jadi orang-orang yang berjaya macam sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi semua perintah Nabi walaupun hukumnya sunat semua jadi wajib. Contoh, mak kita seorang ibu bagi tahu anak, "Hai, bangun." Maka wajib anak tu bangun. Dia tak boleh terus tidur. Wajib. Mak pergi kedai beli kelapa, wajib anak pergi. Kalau dia tidak ada dorongan ke orang tua, wajib. Kawat begitu. Lalu Rasulullah pun mengatakan sahabat, jangan kamu tinggal solat witir. Maka wajiblah solat witir.
Jangan di antara kamu tinggal untuk melaksanakan sekian-sekian. Maka sahabat jadi menghukum wajib walaupun apa yang Nabi sebut sunnah. Itu perbezaannya sehingga mereka jadi orang yang hebat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah mewasiatkan kepada aku, jangan tinggal solat duha walaupun 2 rakaat. Solat witir sebelum tidur, puasa 3 hari pada setiap bulan. Ditanya Abu Hurairah, apa yang Nabi wasiat kepada kamu sunat dan hukum? Tidak, bagiku wajib, sebab wasiat itu wajib ditunaikan. Seperti mana kita seorang ibu, sebelum kita meninggal, kita mewasiatkan harta kepada anak kita, lalu wasiat itu wajib ditunaikan. Jadi wajib berubah. Seperti mana contoh ibu dalam keadaan dia sakit tu, dia panggil anak, lalu dia kata, wahai anakku, ibu tak ada, tapi korban terus buat untuk ibu setiap tahun selagi mana kau hidup, pakai duit ibu. Wajib ke sunat nak laksanakannya? Wajib. Walaupun hukum yang saya sebut tadi, buat korban itu sunat muakkad, sama ada orang itu hidup ataupun mati, tapi di sini ada wasiat dia jadi wajib. Maka oleh kerana itulah wasiat kata diri kita untuk buat itu, buat ini, dia akan jadi wajib. Bila dia jadi wajib, kita kena tahu pahala dia tak sama macam pahala sunat. Dia jauh lebih besar. Bila kita mewajibkan atas diri kita, sebab mengapa pahala itu jadi besar? Pahala semangat, pahala mujahadah, pahala dalam menyibukkan diri untuk memahami, mendalami, itu semua menambah pahala. Jadi 3 ni lah sebenarnya cara-cara nak menghampirkan diri kepada Allah. Sebab orang yang soleh, yang beriman, dia mengambil orang yang soleh beriman sebelumnya, sehinggalah sampai ke Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Jadi yang pertama, perbanyakkan zikrullah. Yang kedua, ingat tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang ketiga adalah berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Di antara mereka termasuk juga ustaznya, muftinya, imamnya, bilalnya, orang-orang saleh lah, orang beriman kepada Allah. Ahli Quran ke, berteman dengan dia, kawan-kawan kita sendiri. Termasuk di antara mereka mungkin ada al-awliya, para waliullah. Para waliullah kalau sekiranya kita ada dalam doanya mustajab. Sebab waliullah memang doanya mustajab. Kita ada dalam doanya mustajab. Begitu. Jadi berteman dengan orang soleh itu yang ketiga. Yang berteman orang soleh itulah memberi semangat. Sebenarnya tengok orang tu dia buat. Kalau ikut pada kekayaan, aku jauh lebih kaya. Tapi kalau ikut ke dermawan, dia lebih pada aku. Ikut harta, kita lebih dia. Kalau buat korban, maka buat korban tahun ni macam mana? Berapa bahagian? Aku buat 2 ekor. Kau seorang sudahlah. Kita lebih kaya ke dia. Lepas tu tanya, kau buat berapa pula? Adalah 2 bahagian. Jadi memberi semangat. Akhirnya dia fikir, aku nak buat dah 2 ekor juga. Kaedah begitu. Itu pasal dia perintah bersahabat dengan orang itu. Dia mendorong, dia ribtah nama dia. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.